Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi Nisa Nazar dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Kita berada di ayat-ayat penghujung daripada surah Al-Fathu, surah yang ke-48 dalam susunan Al-Quran Al-Karim. Dan untuk tuan-tuan kita berada dalam tafsir Ibn Kathir. Jangan lupa lihat pada jilid yang ke-9. Hari ini kita berada pada muka surat 91, ayat ke-27 dan 28. Kalau sempat kita tafsirkan dua ayat, kalau tak kita bincangkan satu saja. Ahmad Najib Al-Haidar, barakallahu fikum. Ustaz Zanulis, Sa'adiyah Basar, semua yang hadir pada malam ni. Ustaz Zawi Ghazali, barakallahu fikum. Aziz Taifur, halo sahlan. Semua yang hadir. Hasna Wahab, terima kasih semua yang hadir. Nazir Nazri, halo sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Kamisa, halo sahlan. Cik Nur, CW Nur, Umar Adib, halo sahlan semua. Buka tafsir Ibn Kathir, jilid yang ke-9, muka surat 91. Al-Wasalan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqin ru'usakum muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. Sungguhnya Allah akan buktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, iaitu bahawa sungguhnya kamu pasti akan masuki Masjid Haram insya-Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut dan mengguntingkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan bawa petunjuk dan agama yang hak agar dibenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Baik muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, dalam jilid ke-9 tafsir Ibn Kathir yang saya sangat galakkan tuan-tuan untuk miliki ni, satu rumah satu tafsir Ibn Kathir, satu sekolah satu tafsir Ibn Kathir, satu pejabat satu tafsir Ibn Kathir, satu masjid satu tafsir Ibn Kathir. Tuan-tuan dapatkan. Sekarang kami adakan kempen kemerdekaan. Siapa memiliki tafsir Ibn Kathir dapat hadiah sebuah buku menarik tajuk Ensiklopedia Adab. Boleh tengok dekat www.telagabiru.com.my. Boleh tengok di website Telaga Biru ataupun di Zahzan Travel. Memiliki tafsir Ibn Kathir pada musim ini akan dapat satu kitab ensiklopedia yang menarik, namanya Ensiklopedia Adab. Baik. Dengar baik tafsiran ni bagi tuan yang tidak memiliki tafsir Ibn Kathir. Yang memiliki, cuba buka muka surat 91 jilid 9 Rasulullah pernah bermimpi masuki kota Mekah serta mengerjakan tawaf di Baitullah. Kemudian baginda pun menceritakan mimpi itu kepada para sahabat. Ketika itu baginda tengah berada di Madinah. Ketika itu melakukan perjalanan pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, tidak ada satu kelompok pun dari mereka yang meragukan bahawa mimpi itu akan terjadi pada tahun ini. Jadi Nabi telah pun digembirakan oleh Allah dengan mimpi, iaitu memasuki kota Mekah dalam keadaan bercukur sebahagian orang Islam dan sebahagian mereka menggunting rambut. Jadi merupakan satu berita gembira, satu bisyarah kepada kaum mukminin. Jadi bila Nabi mengajak mereka pergi ke Hudaibiyah untuk melakukan ibadah umrah, stop sekejap dekat Hudaibiyah, maka mereka meyakini janji Allah itu pasti benar. Kerana dalam bahasa Arab perkataan ra'a ru'ya ni berarti mimpi, tapi untuk seorang Nabi mimpi merupakan wahyu. Itu sebab kalau kita baca surah As-Saffat, bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada puteranya Ismail alaihi wassalam, ini ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apabila Nabi Ibrahim berkata kepada puteranya Ismail, aku melihat dalam mimpiku, wahai anak, aku menyembelihmu, apa pandanganmu dalam perkara ini? Maka jawapan Nabi Ismail kepada ayahandanya Ibrahim, buatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau kita ikut laras bahasa, bapa berkata kepada anak, ayah melihat ayah melakukan satu dalam mimpi, maka anak akan berkata, buatlah apa yang ayah lihat. Tak, Nabi Ismail jawab tidak. Nabi Ismail bukan jawab buatlah apa yang ayah lihat, bukan begitu. Tapi Ismail mengatakan kepada ayahandanya Ibrahim alaihi wassalam, buatlah apa yang diperintahkan kepada abah,
kepada ayah. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, perkataan amara ya'muru, umur ini berarti diperintahkan, kerana Nabi mengerti bahawa mimpi yang hadir dalam kehidupan mereka merupakan perintah dan wahyu daripada Allah SWT. Kerana wahyu Allah ni muncul dalam banyak keadaan, antaranya dengan mimpi, antaranya dengan datang seorang lelaki Jibril dalam rupa manusia, seperti yang berlaku dalam hadis Islam, iman dan juga ihsan, yang mana Jibril datang dalam rupa seorang lelaki yang segak, yang kita semua tahu hadis tersebut. Ada kalanya datang dalam bunyi loceng yang sangat kuat, seperti yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW beberapa waktu setelah itu. Dan kadang-kadang malaikat datang dalam rupanya yang sebenar, dan itu adalah antara yang sangat berat ke atas Nabi SAW, seperti berlaku di Gua Hira ketika turunnya surah Al-Muzammil. Jadi ini antara mimpi Nabi adalah merupakan wahyu, ketetapan daripada Allah, merupakan berita benar, janji kebenaran. Jadi bila umat Islam mengetahui tentang mimpi Rasulullah SAW itu, mereka gembira bukan kepalang, menyangkakan mereka akan dapat masuki kota Mekah. Itu sebab bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, ramai yang upset di kalangan para sahabat. Bukan upset dengan apa yang berlaku, yang Nabi tidak menunaikan janji, bukan begitu. Dan mereka merasakan, kenapalah begini keadaannya, kenapalah kaum musyrikin menghalang kami. Rasa seperti itu timbul dalam diri sebahagian daripada para sahabat, sehingga ayat ini, ayat daripada surah Al-Fathu ini menghidangkan untuk kita 4 kali perkataan as-sakinah yang telah kita pelajari, kan? Ingat lagi tuan-tuan ayat-ayat sakinah dalam Quran? Jadi ayat-ayat sakinah ni yang dibacakan, mudah-mudahan akan memberi kepada kita ketenangan, tuan-tuan. Baik, jadi lihat, maka setelah apa yang terjadi dari perjanjian damai itu, mereka kembali ke Madinah tahun itu juga, bahawa mereka akan kembali pada tahun hadapan. Maka timbullah dalam hati sebagian para sahabat, sehingga Umar radhiyallahu anhu bertanya perkara tersebut. Dia bertanya baginda tentang hal itu, bukankah engkau beritahu bahawa kami akan datang ke Baitullah dan menjaga tawaf? Jawapan Nabi, ya. Namun apakah aku memberitahu kepadamu kita datang tawaf di tahun ini juga? Tidak, jawab Umar. Lalu baginda menegaskan, sungguhnya engkau akan datang melakukan tawaf di sana nanti, kata Rasulullah SAW. Ini dalam usul kita bercakap dengan orang. Nabi kata, betul, memang aku melihat kita melakukan ibadah tawaf di Baitullah, ada yang bercukur, ada yang menggunting selepas itu, tapi aku tidak janji berlaku pada tahun ini, kata Rasulullah SAW. Jadi kita dalam kehidupan pun kadang-kadang bercakap dengan isi perkara-perkara yang baik-baik, niat-niat yang baik, objektif yang baik-baik, matlamat yang baik-baik, tapi tak semua dapat ditunaikan, wahai para isteri sekalian. Tak semua mereka, golongan suami, dapat menunaikan apa yang dijanjikan dengan bagai-bagai kekangan. Bukan kita tak mau laksanakan, tapi kadang-kadang tak mampu nak buat pada waktu itu. Jadi isteri yang bijaksana, yang memahami keadaan kondisi suami seperti yang telah kita pelajari dalam surah Nisa yang lalu, mereka akan redha dengan apa yang berlaku. Kalau kita bercerita banyak sangat, nanti kita dikata pembohong. Kalau tak berkata apa-apa tentang masa depan, kita ni macam tak ada harapan, tak ada objektif, tak ada direction, macam-macam lah. Jadi orang lelaki ni bebannya akan main besar, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Jadi tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, Nabi menjawab kepada Umar, aku berkata betul dan Allah berfirman betul, tapi aku tidak berjanji pada tahun ini ia berlaku, kata Nabi kita SAW. Begitu juga jawapan baginda kepada Abu Bakar, kerananya Allah telah berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidil harama insyaallah. Jadi kita dapat lihat perkataan yang disebut oleh Allah ni, laqad, ini merupakan huruf taukid, tahqiq, menunjukkan kepada satu peristiwa benda berlaku. Lam, kemudian menunjuk qad ini lagi, kemudian fi'il madhi lagi. Tengok berapa bentuk penekanan, penegasan yang diberikan oleh Allah dalam ayat ini. Maka dengan sebenar-benarnya, bersungguh-sungguhnya Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpi, iaitu kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah. Baik tuan-tuan, kat sini ada beberapa perkara yang saya nak tekan kepada tuan-tuan, disebut dalam kitab tafsir, bahawa mimpi satu perkara yang disebut sebagai satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian, bahawa orang beriman mimpi adalah merupakan satu hiburan dari Allah SWT. Oleh kerana kesalihannya, kata para ulama, contohnya Imam Ghazali menyebut dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita nak dapat mimpi yang baik-baik, makan dari sumber yang halal, jauhi yang syubhah, apatah lagi yang haram. Yang kedua, cakap masih benar, tak boleh temberang, kelentong, berbohong, jauh sekali tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita mengamalkan sunnah dalam kehidupan, berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, maka akan hadir mimpi-mimpi yang indah dalam hidup. Kalau orang ni kaki temberang, tembelang,
Kemudian sembahyang istikharah, mengharapkan Tuhan datang sesuatu petunjuk dalam hidupnya, sedangkan hidupnya sendiri bengkang bengkok. Macam mana nak dapat petunjuk, tuan-tuan? Akhirnya kalau dilamun cinta, mandi dah tak basah, makan dah tak kenyang, tidur dah tak lena, maka nampak je tutup mata je nampak muka si dia dalam kelopak mata. Ini bukan ilham daripada Allah, tuan-tuan. Ini merupakan kerana mabuk asmara namanya. Jadi dalam hidup ini Dr. Yusof Qaradawi menulis buku bertajuk antara ilham, antara mimpi, antara istikharah, benda yang perlu kita faham. Dan mimpi dalam Islam pun tidak menduduki bab hukum, tuan-tuan. Ia merupakan satu hiburan untuk orang beriman. Andai dia melakukan perkara-perkara yang nyatakan tadi dengan cakap yang benar, mengamalkan sunnah, makan yang halal, yang bersih sentiasa, maka tuan-tuan, nak order pun waktu sekarang ialah kita nak riders pun ada pendapatan, kita sokong mereka. Orang semua tengah susah, dia sekali nak makan order daripada luar, tak ada salahnya, tuan-tuan. Tapi tolonglah pastikan, kerana ada kes-kes yang menunjukkan orang order tak tahu yang masaknya itu orang bukan Islam. Walaupun dia mengaku dia vegetarian, tapi kita pun tak tahu, tuan-tuan, apa ada ini masaknya, minyaknya, kualinya bercampur, mana digerti sertu, samak dan sebagainya. Maka kita kena berhati-hati, tuan-tuan, kerana makan yang halal itu adalah satu kewajipan fardu ain ke atas kita semua. Halal dimasukkan, halalan tayyiban itu, tayyib bersih dari sudut benda tersebut, penyediaannya, pemrosesannya. Halal itu merujuk kepada dua benda, tuan-tuan, pendapatan yang halal dan juga penyediaan yang halal. Jangan kita beranggapan aku gaji aku, apa salahnya pula aku order ni Mak Kia, kedai gerai Mak Kia. Berapa ramai makanan yang terbukti pada ini pakai nama orang Islam tapi disediakan oleh orang bukan Islam. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita faham. Berkaitan dengan mimpi ni, kata Syekhuna Dr. Muhammad Ratib Nabulisi dalam tafsirnya berkata bahawa mimpi tidak menjadi hukum. Mimpi satu hiburan untuk orang beriman, setakat itu sahaja. Walaupun ada bukti yang pernah saya cerita pada tuan-tuan daripada kitab Ibn Qayyim bertajuk Ar-Ruh, tentang mimpi yang berlaku kepada seorang sahabat selepas kematian Sabit bin Qayyim Syamas, yang mengatakan bahawa perisai yang dicuri oleh seseorang Muslim disembunyikan di tempat sesekian dan minta untuk selesaikan hak dia. Maka itu pernah saya jelaskan, dijalankan hukum mimpi itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana orang macam Abu Bakar tentulah mempunyai kefahaman kepada Quran, kepada hadis, maka orang sepertinya layaklah untuk buat urusan. Tapi zaman sekarang, kalau mimpi dijadikan sebagai hukum, maka akan hewayalah kehidupan, tuan-tuan, kelang kabutlah kehidupannya. Seperti berlaku pada seorang ulama besar mazhab Syafi'i, namanya Izzuddin bin Abdul Salam, yang selalu saya ceritakan tentang beliau. Ulama yang hebat ni dipanggil sebagai Sultanul Ulama, yang begitu tegas mempertahankan hak kaum muslimin, rakyat, ketika berlaku negara inflasi dan nak menentang musuh-musuh di kalangan Kristian yang datang menyerang. Maka Syekh Izzuddin bin Abdul Salam diminta untuk memfatwakan supaya rakyat kena bagi sokongan kepada misi dan juga usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk melawan musuh-musuh Islam itu. Maka Izzuddin bin Salam dengan beraninya mengatakan, sebelum rakyat mengeluarkan apa yang ada pada mereka through thick and thin, orang putih kata, maknanya semua kena keluarkan apa selai sepinggang, keluarkan semua yang ada, harta-harta simpanan mereka untuk bantu tentera Islam pada masa itu, negara inflasi. Maka jawapan Izzuddin bin Salam dengan beraninya, sebelum rakyat mengeluarkan apa yang mereka miliki, raja, pemerintah dulu kena potong gaji dan kena keluarkan duit untuk membantu negara. Tak bolehlah cakap pada rakyat kena berjimat cermat, tapi pemimpin hidup dengan serba mewah. Tentulah tak boleh, tuan-tuan. Walaupun potong tu tak bagi apa-apa kesan pun pada pendapatan negara, tak ada menambah melainkan sedikit, tapi itu satu sokongan moral lah kepada rakyat dalam suasana sukar. Jadi kembali kepada kisah Sultan Ulama Izzuddin bin Salam ini, beliau pernah ditanya, beliau ni ulama besar, ditanya oleh seorang, berkata, tuan guru, saya bermimpi jumpa Rasulullah. Baguslah, apa yang Rasulullah cakap pada engkau dalam mimpi? Rasulullah beritahu pada saya ada satu harta karun tersimpan di satu tempat. Maka saya pun pergi dan dapatkan harta karun tersebut. Betul-betul ada. Ini hadiah Allah kepada orang tertentu. Tapi dalam mimpi itu, kata pemuda itu kepada Izzuddin bin Salam, tuan guru, saya bermimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata ada harta kat situ, tapi harta tu kalau dapat tak payah bayar zakat. Macam mana, tuan-tuan? Maka Izzuddin bin Salam mengatakan, bahagian pertama, Rasulullah beritahu kau ada harta, kau boleh ambil harta itu, zakat tetap kau kena tunaikan. Kerana fatwa Rasulullah selepas kewafatan baginda tidak dipakai. Fatwa yang masa baginda hidup sahaja yang dipakai. Kerana Allah berfirman dalam ayat terakhir,
diturunkan kepada Nabi ketika dalam Hajjatul Wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang bermaksud hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu Islam dan aku menyempurnakan nikmatku atasku, aku redha padamu Islam untukmu sekalian. Islam itu menjadi pegangan kamu, menjadi agama kamu. Jadi Islam dah sempurna. Tak boleh ada orang datang kemudian kata jumpa Rasulullah, mimpi Rasulullah mengatakan demikian. Nanti sentiasa ada pembaharuan kepada Islam dan semua orang akan berkata dia ada benda baru untuk diamalkan. Akhirnya rosak Islam ni, tuan-tuan. Muka surat berapa? Muka surat ke 91 Ummu Hafsah, kitab Tafsir Ibn Katsir jilid ke-9 ni. Jadi apa yang kita bincangkan sekarang, tuan-tuan, berkaitan dengan mimpi. Mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu daripada Allah Taala. Mimpi para Nabi semuanya wahyu. Tapi mimpi orang beriman 1/46 dari kenabian. Berarti orang beriman yang menepati ciri-ciri yang telah saya jelaskan tadi. Dan ciri orang beriman ni, mereka tidak akan berkata melainkan kebenaran. Ingat ya, dalam hadis yang sahih mengatakan siapa yang mendakwa dia melihat sesuatu dalam mimpi untuk dicerita kepada orang padahal dia tidak diberikan mimpi tersebut, nanti di akhirat Allah akan menyuruh dia untuk menyambungkan 2 helai rambut. Wa ma huwa bifa'il. Tak ada seorang pun akan boleh melakukannya. Maknanya beratnya hukuman kepada mereka yang mengada-ngadakan cerita tentang mimpi padahal dia tidak melaluinya. Kalau mimpi-mimpi yang kita ceritakan itu pun dah kena hukuman tersebut, bagaimana pula kalau orang bermimpi mengatakan dia lihat Nabi boleh tahu kepadanya perkara tertentu padahal dia berdusta. Ya, jadi teguran sedikit kepada siapa saja, termasuklah para ustaz. Kalau Allah beri kepada kita mimpi-mimpi yang indah seperti ini, tak wajarlah kita cerita pada semua orang. Madailah cerita kepada orang yang akrab saja, sudahlah. Tak payahlah nak diceritakan kepada umum. Kerana menceritakan perkara tersebut boleh menimbulkan macam-macam perkara di sebaliknya. Boleh menimbulkan perasaan syahwat sangka, boleh menimbulkan rasa takabur, ujub, riak dan sebagainya. Maka madailah untuk kita ni cerita, sharing dengan orang-orang dekat saja dah cukup, tuan-tuan ni, boleh Allah sekalian. Baik, kembali kepada kisah mimpi ni tadi, bahawa mimpi kalau bertemu dengan Rasulullah dan itu merupakan satu busyrah kepada orang beriman. Dengan banyak amalnya, kesalihannya, ketakwaannya, keikhlasannya dalam beramal, maka Allah menghadiahkan kepada dia macam-macam mimpi yang baik. Macam ada seorang sahabat yang saleh, ahli tahajud, bercerita ketika dia minta kepada Allah petunjuk anak perempuan yang ingin berkahwin dengan orang jauh tak dikenali. Dia pun bertahajud, dia pun beristikharah, dia pun sembahyang sunat hajat. Akhirnya dia mimpi mengatakan kepada teman-temannya yang akrab, saya mimpi tengok bulan dengan bintang, bulan dengan matahari dengan bintang berjalan bersaing, dia begitu. Allahu Akbar, indahnya mimpi itu. Maka orang-orang salih akan diberikan hadiah berupa mimpi-mimpi seperti itu yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, huraian kepada 1/46. Orang salih dapat mimpi yang baik itu nilainya 1/46 daripada kenabian. Dia bukan kenabian, 1/46 daripada wahyu Allah Taala. Itu hadiah Allah. Kenapa, tuan-tuan? Kerana diperkecilkan skop tempoh dakwah Nabi 23 tahun dikalikan dengan 2, maka kita ni layak untuk dapat 1/2 time period Nabi SAW diutuskan, iaitu 40 tahun. Kalau Nabi dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah 40 tahun, maka kita dapat 1/46. Itu maksudnya. Kata Ibnu Hajar sekarang ni dalam huraian kepada hadis sahih yang mana Nabi bersabda, ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, iaitu mimpi orang-orang salih ini hadir sebagai satu berita gembira daripada Allah SWT, dan ia merupakan 1/46 daripada nubuwah, 1/46 daripada wahyu daripada Allah, dan ia adalah untuk memberi kepadanya motivasi agar kekal beramal salih. Saya tuan-tuan faham Jadi kembali kepada kisah Nabi kita, bahawa Nabi diperlihatkan akan memasuki kota Mekah dan para sahabat bertanya kepada Nabi kewajaran mereka kembali tak dapat masuk kota Mekah. Maka Nabi telah menenangkan mereka dan sakinah turun daripada Allah SWT, iaitu ketenangan yang setelah saya huraikan perkataan sukun, sakinah, maskan, taskun, sikin, malahan itu merujuk kepada ketenangan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, berbeza daripada orang kafir yang hatinya gundah gulana dan tidak ada tahu dari mana datang punca. Orang kafir ni, tuan-tuan, dia pergi jumpa dengan Juliana, lama tak jumpa. Wan Anwar, Suzianial, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Saya tahu kalian hadir cuma tak catat apa-apa komen. Kan baik kalau tak komen apa-apa. Semangat sikit ustaz nak bercakap. Munajihah nampak adalah interaksi. Kalau ada program-program lalai di luar, pengikut-pengikutnya coret macam-macam benda, jadi panjang lebar, beribu-ribu komen. Tapi entah apa-apa, tuan-tuan lebih aula untuk komen. Mudah-mudahan dia beri semangat kepada saya dan sahabat yang lain yang hadir.
tahu tuan-tuan ada berada dalam program ini. Baik, jadi apa yang dibincangkan kat sini dalam firman Allah SWT beri ketenangan kepada Nabi bahawa penjelasan daripada Allah SWT, mereka tetap akan memasuki kota Mekah satu masa nanti. Dan kita belajar dari sudut bahasa Arab bila Allah menyatakan kat sini insya-Allah, insya-Allah. Kan ke ini merupakan ketetapan Allah, kenapa pula dia sebut lagi perkataan insya-Allah? Faham tak? Bila ia kehendak Allah, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah nak dia jadilah. Tapi kenapa ada insya-Allah lagi? Insya-Allah ni bukan ke satu perkara yang kita ikatkan dengan kehendak Allah. Kan Allah dah cakap mereka akan masuk ke kota Mekah. Para ulama menjelaskan ini dengan berbagai penjelasan tuan-tuan. Bahawa in dalam bahasa Arab ini, in, kata pengarang kitab Al-Janadani fi Hurufil Ma'ani, bahawa maksud ini idza. Idza ni dia maksud jika. In pun maksudnya jika, tapi idza bererti satu benda yang lebih confirm, lebih firm. Kan itu kita melihat Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu bererti jika yang confirm, yang mesti akan berlaku. Jadi ini juga kadang-kadang membawa makna idza, kata para ulama. Ada bukti ayat-ayat lain dikemukakan. Yang kedua, insya-Allah ni dalam bahasa Arab bererti bi masyiatillah. Ini makna bi masyiatillah. Ya, ada masdariyah di situ, bi masyiatillah, akan masuk dengan izin Allah. Yang ketiga, kata para ulama, insya-Allah ni merupakan satu mimbabi ta'addub. Dalam penjelasan oleh Imam Az-Zamakhsyari yang tafsirnya mimbabi ta'addub. Ini berarti Allah mengajar kita untuk beradab sopan dengan Allah. Walaupun sekali-kalinya Allah boleh lakukan dengan firman-Nya kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi Allah nak ajar kita dari sudut beradab, berakhlak. Hendaklah Nabi menyampaikan kepada umatnya dengan mengatakan dengan penuh sopan santun, dengan izin Allah, mengajar mereka walaupun perkara itu pasti, tapi sebut dengan izin Allah SWT. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, Syekh Abdullah Al-Ghumari adalah seorang ulama hadis yang terkemuka dari negara Syam. Beliau dengan abangnya dalam perjalanan menaiki kapal menuju ke Alexandria, Iskandaria di Mesir. Dalam perjalanan itu dah nampak dah tepian pantai, cahaya rumah dan sebagainya. Mereka dalam kapal. Maka si abang berkata, dah nampak dah pantai Iskandaria, kita nak sampai dah ni. Dalam hukum akal mereka akan sampai dekat dah, memang dekat sangat dah. Maka si adik mengatakan, Syekh Abdullah Al-Ghumari mengatakan kepada abangnya, katakan insya-Allah abang. Tak payah, dah dekat dah. Tiba-tiba badai pun datang memukul kapal. Kapal pun hanyut, berhari-hari tak boleh berlabuh tuan-tuan. Tengok kuasa Allah SWT. Dan kita pun belajar surah Al-Kahfi dulu. Saya pernah tafsirkan surah Al-Kahfi, tentu boleh rujuk dalam YouTube pun ada. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa yasha Allah. Surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat kan. Jangan kamu katakan satu perkara pun melainkan kamu sebut dengan ikatan insya-Allah dan izin Allah. Walaupun perkara itu dah confirm, ya, tetap sebut insya-Allah. Tetap sebut insya-Allah. Para ulama punya amalan, kalau mereka terlupa sebut insya-Allah, mereka akan renew balik kata-katanya dengan menyebut insya-Allah. Contoh seseorang bila berkata saya akan datang, kemudian dia pun terlupa nak sebut insya-Allah. Besok dia jumpa orang tu, semalam aku kata nak datang, ya, aku terlupa nak sebut insya-Allah, aku akan datang insya-Allah. Jadi dalam konteks saya ini, kata para ulama, penjelasan terhadap perkataan insya-Allah, kata Imam Zamakhsyari, dan begitu juga dalam kitab Al-Janadani fi Hurufil Ma'ani, ini tu merujuk pada makna iza, ini tu makna bi masyiatillah, ini tu merujuk satu adab kita dengan manusia yang Allah ajarkan. Aku ini pun sebut perkataan insya-Allah. Macam Nabi kita SAW, tuan-tuan, Nabi bertasyahud macam mana tuan-tuan agak? Adakah baginda menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Muhammad wa asyhadu anni Rasulullah? Tak. Nabi tak nyata begitu tuan-tuan. Kata al-Imam Izzuddin bin Salam, Nabi menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Padahal Muhammadan itu dia sendiri. Jadi segala perintah Allah kita ikut. Jadi begitu je dalam ayat ini Allah mengajar kita untuk menyebut perkataan insya-Allah, dan Allah sendiri menyatakannya. Nampak tak tuan-tuan? Begitu indahnya satu pendidikan yang ditekankan oleh Al-Quran. Ini psikologi Quran, terapi diri dengan baca Al-Quran, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi diajar kita untuk menyatakan insya-Allah. Dan dalam penjelasan oleh Al-Imam Muhammad Al-Urami mengatakan bahawa apabila dikaji, Allah mengetahui di kalangan sahabat datang 1,400 orang, 1,500 orang atau 1,300 orang, kata Ibn Hajar sekalanya dalam Fathul Bari itu,
Adakah semua mereka itu dapat memasuki Mekah untuk melaksanakan umrah pada tahun berikutnya? Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan memang semua yang ikut Nabi dalam Hudaybiyah itu mereka dapat masuk ke Mekah, menunaikan umrah bersama dengan Nabi dan menunaikan haji sebahagian besar daripada mereka pada tahun pada tahun Nabi melakukan Hajatul Wada' itu, tuan-tuan dimulakan sekalian, beberapa bulan sebelum Nabi wafat itu. Tapi setengah pendapat mengatakan tidak, ada sekalian mereka yang wafat sebelum mereka dapat menunaikan ibadah umrah pada tahun berikutnya, dipanggil sebagai Umratul Qadha, iaitu umrah qadha kepada apa yang mereka tak dapat masuk pada tahun yang ke-6 Hijrah itu. Jadi bimasyiatillah dimasukkan ni, Allah mengetahui, insya-Allah dengan izin Allah, kerana ada sebahagian dari kamu akan wafat, sebahagian yang masih hidup, yang masih panjang ajalnya, masih ada umurnya, dia akan dapat masuk. Siapa yang telah sampai ajalnya tak dapat masuk. Jadi itu juga mungkin satu tafsiran pada perkataan insya-Allah yang dinyatakan oleh Allah SWT kat sini. Ya Allah, hebatnya bahasa Arab. Ya. Tak faham bahasa Arab, memang tak akan faham Quran. Tadabbur tidak akan berlaku melainkan dengan kita memahami bahasa Arab, tuan-tuan dimulakan sekalian. InsyaAllah tak lama lagi di Zalan Travel dan Telaga Biru kami akan adakan satu kelas bahasa Arab yang power, tuan-tuan, power. Sebab kaedah ni telah pun dipakai di 150 negara dan yang belajarnya dapat memahami Al-Quran, memahami ibadah, dapat bercakap Arab dengan baik. Kami akan gunakan kaedah ini, tuan-tuan. Alhamdulillah Telaga Biru dapat mewakili Arab Saudi, dapat eksklusif untuk pengedaran hak cipta dan juga penerbitan buku ini. Nanti tuan-tuan ikut nanti kami akan siapkan plan bagaimana nak belajar ini, kaedah online ni. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat belajar menguasai bahasa Arab dengan baik, bahawa tuan-tuan boleh tadabbur Al-Quran. Kata Syekh Hasan Habanaka Al-Maidani, orang tak faham bahasa Arab memang susah nak tadabbur Quran. Kalau boleh tadabbur pun sikit sangat. Tapi jangan tinggal langsung, tuan-tuan. InsyaAllah nanti kami akan mulakan satu kelas pendidikan bahasa Arab yang bersilibus, bermanhaj, sama 12 siri. Dengan kaedah ini insyaAllah kurang daripada setahun tuan-tuan akan menguasai bahasa Arab dengan baik dan memahami apa yang kita pelajari bersama-sama, insyaAllah. Terima kasih, tuan. Jangan lupa malam esok, hari Sabtu malam Ahad, kami ada satu program taklimat tertutup pelaburan pre-IPO Xiaomi EduWave Berhad, Road to IPO 2025. Kami membuka peluang kepada semua sahabat yang ada dalam Facebook saya, pengikut setia kuliah tafsir di sini, untuk hadir bersama-sama dalam satu sesi penerangan tertutup peluang menjadi pemegang saham institusi pendidikan Xiaomi EduWave Berhad. Tolong masukkan pengumuman ni sekali. Jadi saya merupakan penasihat Islam dan Syariah untuk Xiaomi EduWave Berhad, dan sahabat saya Prinsipal Ridwan yang merupakan CEO Xiaomi berbesar hati menjemput tuan-tuan untuk menyertai taklimat tertutup Xiaomi pada malam esok, hari Sabtu malam Ahad, jam 8 hingga 10 malam dengan platform Zoom. Tempat terhad. Jadi tuan-tuan yang nak masuk kena download dulu form yang dibekalkan di bawah. Tolong tuan-tuan, tolong masuk, nama, isi form dulu, borang itu, kemudian nanti tuan boleh hadir sama malam esok, insyaAllah. Sabtu malam Ahad kami adakan satu sesi penerangan untuk terlibat sebagai pemegang saham dalam Xiaomi EduWave Berhad. Satu peluang untuk kita dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita dapat pulangan dunia, kita dapat pulangan akhirat. Kerana merupakan satu perkara yang penting dalam pendidikan, fardu kifayah. Kita nak lahirkan teknokrat muslim dari semula, orang yang memahami Islam dan tahu survival dalam hidup, bukan setakat memandang pelajaran itu pada A, tapi tak kerti nak hidup, tak kerti nak bakti, tak kerti nak manfaat orang kita tak mahu. InsyaAllah pendidikan ini merupakan satu revolusi pendidikan yang penting kita nak adakan di Xiaomi EduWave Berhad. Jadi tuan-tuan tolong hadir malam esok. Mas Najwa dah register, Alhamdulillah. Nuraya Syamsuddin, tolong nanti register. Siti Nurjan, tolong register untuk hadir. Suzilenial, barakallahu fikum. Ajak cikgu-cikgu yang lain, saudara-saudara kita yang lain, adik-adik yang lain, dan juga potential investor yang lain yang minat untuk terlibat dalam Xiaomi EduWave Berhad. Saya merupakan salah seorang daripada penasihat syariah, advisory dalam organisasi ini, tuan-tuan. Baik, jadi apa yang sedang kita bincang kat sini, kemudian Allah sebut muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kamu bercukur rambut kamu dan juga bergunting, la takhafun. Wow ni bukan maksudnya, dan tentulah bercukur dan bergunting ni dua situasi yang berbeza. Macamlah kita tak boleh kata hitam dan putih. Hidup ni hitam dan putih, mana ada hitam ada waktu gelap, putih waktu terang, dia waktu berlainan lah.
Kita tak boleh nak kata buku ni hitam dan putih. Macam mana hitam putih pula? Macam mana boleh berhimpun dua benda yang berbeza? Jadi ayat ini muhalliqina ru'usakum muqassirin, waw ni bukan berarti huruf ataf yang berarti jamak. Tidak, ini merujuk kepada au ataupun ya. Macam ayat-ayat yang lain pun ada menggunakan perkara yang sama. Bahawa itu sebab kalau kita belajar Quran, kita tak boleh mana-mana wakaf kat mana-mana kita nak suka. Ada orang kata tengok huruf boleh wakaf. Mana dia belajar? Siapa guru ajar dia bercakap demikian? Jadi sebenarnya tidak, tuan-tuan. Waw ni tidak semestinya kita boleh berhenti, kerana makna dia bukan semestinya dan. Jangan kita faham dan dalam bahasa Melayu kita, dia ada makna-makna yang lain. Kerana saya terangkan semalam bahawa waw dalam bahasa Arab merujuk kepada banyak makna. Ada waw yang berfungsi untuk merubah baris bagi perkataan datang selepasnya, ada yang tidak. Ada yang berperanan seperti ataf tapi mengandungi makna-makna yang tertentu. Jadi begitu mendalamnya bahasa Arab sebenarnya, ya. Jadi tuan-tuan, sebelum terlupa sekali lagi saya nak promotekan kepada tuan-tuan, dapatkan Sauda Birkah daripada Zahazan Travel dalam musim yang panggil endemik sekarang, kita kena hidup bersama dengan COVID ni. Mudah-mudahan satu peluang untuk kita mengikut sunnah Nabi, samping kita mengawal kesihatan untuk badan kita sendiri, adik-adik kita. Dapatkan tuan-tuan Habas Sauda yang telah diproses begini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh telan terus atau minum, boleh kunyah. Alhamdulillah. Tuan dapatkan Sauda pada Zahazan Travel. Kami ada kempen bulan kemerdekaan sekarang, beli 5 dapat 1 free. Boleh makan masa 3 bulan atau 4 bulan, ya. Bagi siapa yang makan 2 biji pagi, 2 biji malam, maka mereka boleh gunakan 3-4 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berusaha mengadakan kempen mengenali satu sunnah Nabi yang ditinggalkan, iaitu makan Habatus Sauda. Kita namakan jenama ni Birkah. Mudah-mudahan kita menghadirkan keberkatan dalam hidup, ya. Beli 5 free 3 apa? Free ni lagi 1, kemudian dapat korma mekjol dan dapat korma ajwa, tuan-tuan. Dapat korma mekjol dan korma ajwa. Korma mekjol yang besar ni, tuan-tuan, dapat dengan sebab beli Habatus Sauda Birkah daripada Zahazan Travel. Tengok korma mekjol ni besar. Ni korma ajwa, comel dia kecil, yang Nabi nyatakan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yudurru sumun la sihrun. Siapa yang makan korma ajwa setiap pagi 7 biji, sama daripada sihir dan juga racun. Nanti insya-Allah saya share dekat Telegram sahabat Ustaz Azan sekali lagi. Saya sharekan insya-Allah untuk daftar borang penyertaan dalam program kita malam esok. Hadirlah beramai-ramai, tuan-tuan. Kita ada Zoom meeting besok tentang kepentingan buat pelaburan dalam syarikat yang betul. Saya tak menafikan ada banyak pelaburan yang janji kepulangan macam-macam beri tuan-tuan, tapi tuan-tuan jaga-jaga, ya. Jangan terlibat dengan skim riba. Riba ni benda yang haram, tuan-tuan. Kalau orang janji pada kita engkau labur 10,000, tiap bulan engkau dapat 1,000 sepanjang tahun, maknanya riba ni, tuan-tuan. Ni skim cepat kaya lah, tuan-tuan. Pak Mantelo, ingat skim cepat kaya, riba adalah benda yang diharamkan, dan Allah iklankan perang. Allah declare perang kepada orang yang mengambil riba. Hidup ni tak ada berkat nanti. Kalaulah sebiji mata Allah hilangkan, tuan-tuan, sebiji buah pinggang tak berfungsi, ditarik berkat kehidupan kita. Saya tahu dekat luar sana musim PKP ni ramai skim cepat kaya muncul macam cendawan lepas hujan. Tapi kami di Xiaomi tidak, tuan-tuan, ya. Segala investment kita adalah transparent. Mari masuk besok sesi penerangan Xiaomi EduWave Berhad. Saya ajak tuan-tuan untuk sama-sama terlibat sebelum syarikat ni dibawa ke bursa pada tahun 2025. Tak lama lagi, tuan-tuan. Marilah join sama. Baik, setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Moga segala yang kita pelajari manfaat untuk dunia dan juga akhirat kita. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Samalah kita menangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang melakukan ibadah akikah, kami Zazan Travel boleh tolong tuan-tuan mengadakannya di Mekah dan juga di Madinah. Di Madinah ataupun di Mekah. Ya, kami turut menyediakan jamuan untuk mereka yang memerlukan di sana. Maklumlah dalam suasana PKP, pergerakan kita terhad dan tak mudah untuk melakukan akikah, ajak orang makan ramai-ramai. Tuan-tuan boleh melakukannya di Mekah ataupun di Madinah bersama dengan Zahazan Travel. Yes, biasa nanti kami akan bagi tuan-tuan CJ penyertaan, kami akan bagi tuan-tuan hadiah dan sebagainya. Paling kurang pun buku, tuan-tuan. Jadi marilah sama terlibat untuk melakukan akikah di Mekah ataupun di Madinah dengan Zahazan Travel. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang kita lahirkan itu banyak mempunyai berkah dalam hidup. Dalam hadis mengatakan murtahinun, makna tebusan kepada anak-anak yang Allah hadiahkan untuk kita jaga dunia itu adalah kita kena buat akikah. Tak mampu nak buat kat tanah air, kita buat kat Mekah atau Madinah bersama dengan Zahazan Travel. Kita boleh hubungi nombor telefon di bawah ataupun masuk ke chatting group di bawah atau pergi ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nanti kami akan beri kepada tuan-tuan informasi berkenaan. Terima kasih tuan-tuan. Astaghfirullah hadinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jumpa malam esok jam 8 jam malam di Xiaomi EduWave Berhad Zoom. Ya, kita akan jumpa di platform Zoom. InsyaAllah bagi maklumat yang manfaat akan kita kongsi di sana. Jumpa di sana insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.